Assalamualaikum, apa khabar semua? Dalam video yang lepas, Anum ada sharekan cara menyimpan sayur-sayuran di dalam peti ais agar kekal segar. Tapi dalam video kali ini, Anum nak share lagi cara untuk kita simpan sayur-sayuran yang jarang digunakan dalam masakan seharian, tetapi kalau tak ada, tak komplit pula rasa masakan kita. Baru-baru ni, Anum dan husband adalah buat sedikit grocery shopping untuk stock up barang-barang dapur. Maklumlah, waktu PKP ni anak-anak semua ada dekat rumah, jadi dapur memanglah sibuk. Dalam banyak-banyak tu, Anum adalah beli bunga kantan, batang sup, halia dan juga daun bawang. Tu yang Anum teringat nak share cara Anum simpan bahan-bahan tersebut. Tapi ini berdasarkan apa yang selalu buat dan Anum rasakan agak praktikal. Kita mulakan dengan seleri atau batang sup. Just basuh je bersih-bersih dan buang tanah atau pasir-pasir yang ada. Dekat rumah ni selalu buat sup atau chicken bone broth. So, sukalah letak seleri ni sebab baunya boleh membangkitkan aroma masakan. Untuk pengetahuan kawan-kawan, batang sup ni juga mempunyai pelbagai khasiat dan nutrisi seperti untuk kesihatan jantung, mengandungi bahan anti keradangan dan juga antioksidan. Ia juga berupaya meningkatkan proses pencernaan serta membantu menurunkan berat badan. Lepas tu, toskan sebentar. Bunga kantan ni pula hanya buang bahagian luar yang nampak dah layu dan kekuningan. Masa beli bunga kantan ni, Anum sebenarnya tak adalah plan lagi nak masak apa. Tapi manalah tahu kan, tiba-tiba terasa nak makan laksa ke, asam pedas ke. Tak perlulah kita ke kedai semata-mata nak beli satu bahan ni je. Selepas tu, kerat di bahagian batang, ambil bunga sahaja dan toskan. Untuk daun bawang, bersihkan dulu sedikit daripada pasir dan tanah. Potong di bahagian akarnya. Akar dia ni kalau rajin, korang boleh semai semula. Macam Anum selalu je simpan niat nak semai, tapi tak pernah buat pun. Sebenarnya barang-barang ni dah beli dalam 2 hari juga. Tapi sebab letak dalam peti biasa, tengok tu daun pun ada yang dah layu. So, keratlah dulu daun-daun yang dah layu dan kekuningan tu. Kita ambil yang masih fresh je. Lalukan sekali lagi di bawah air paip dan toskan juga. Halia ni, Anum takkan gunakan semua. Anum akan potong dan ambil separuh sahaja. Sebahagian lagi Anum akan kisar sebab stok halia kisar pun dah habis. Okey, yang besar ni kita takkan gunakan. Kita guna yang kecil sahaja. Halia hanya perlu kupas kulit, basuh bersih dan toskan sekejap. Jadi, inilah bahan-bahan yang kita dah bersihkan tadi yang perlu kita toskan sebentar. Kejap lagi Anum tunjukkan step seterusnya ya. Kita mulakan dengan bunga kantan. Belah bunga kantan kepada 4 bahagian. Kalau nak bahagi 2 je pun boleh, terpulang kepada cita rasa masing-masing. Anum lebih suka bahagikan kecil-kecil sebab senang kalau nak guna dalam kuantiti yang sedikit. Kalau nak guna lebih dalam masakan, gandakan sahaja bilangan bunga kantan yang telah dipotong tadi. Okey, ini adalah lebihan bunga kantan yang Anum tak sempat habiskan lagi. Tak apa, kita letak sekali dengan yang baru dipotong. Kalau dah siap potong, susun semua dalam bekas. Seterusnya, ini daun bawang yang dah dibersihkan dan ditoskan. Anum cuba hiris je sebab daun bawang ni selalunya kita tak gunakan terlalu banyak kan. Fungsinya sama macam daun sup, iaitu lebih kepada melengkapkan dan menyedapkan rasa masakan, lebih-lebih lagi sekiranya kita tidak menggunakan bahan perasa. Dah siap, dah boleh simpan daun bawang yang telah dihiris dalam bekas.
Batang sup ni pun sama je. Mula-mula, buang sikit bahagian yang berwarna putih dekat bawah tu, lebih kurang dalam setengah inci. Selepas tu, hiris mengikut cita rasa masing-masing. Nak hiris halus pun boleh, serong-serong pun boleh, panjang-panjang pun boleh. Ikut keperluan atau kesesuaian jenis masakan yang selalu kita masak dekat rumah. Dah siap, boleh simpan dalam bekas. Macam banyak je ni, kena bahagikan 2 bekas kot. Daun sup tu letak je sekali. Nanti kalau buat sup, lebur je semua dalam periuk. Yang terakhir ialah halia. Sama juga, Anum hiris je macam tu. Kalau korang nak hiris halus lagi pun boleh. Dalam video sebelum ni, Anum pernah share juga cara simpan halia tapi menggunakan kaedah yang berbeza, iaitu rendamkan bekas berisi air dan letakkan di peti sejuk. Dua-dua cara pun okey sebab ianya masih lagi mengekalkan bau dan rasa yang sama. Tapi, apa yang Anum perasan, halia sekarang kebanyakannya mudah lembik, macam banyak kandungan air dekat dalamnya. Kalau dah siap, boleh simpan dalam bekas yang bertutup. Dah siap kan? Sekarang, simpan semua bahan-bahan tadi dalam peti sejuk beku ya. Tempat yang kita simpan ayam ikan tu, bukan bahagian chiller tau. Ini Anum nak kongsikan beberapa bahan yang Anum simpan menggunakan kaedah yang sama. Daun limau purut ni dah simpan lebih kurang 3 minggu, tapi masih lagi kelihatan segar. Daun ni pakai kalau masa buat tom yum je dekat rumah. Ini pula daun pandan. Daun ni pun dah lama simpan. Anum potong pendek-pendek macam tu, senang nak guna. Tengok tu, elok je lagi kan? Ini daun sup. Lama sampai dah berais tu ha. Time buat sup, campak-campak je dalam periuk. Senang kan? Ini pula buah queenie. Kalau rasa nak buat sambal queenie nanti, keluarkan je. Kalau simpan dalam peti biasa, tak tahan lama. Nanti buah lembik. So potong dan bekukan siap-siap. Yang ni pula daun kunyit. Rasanya daun kunyit yang beli masa nak buat rendang raya ni. Yelah, kalau dibiarkan dalam peti biasa, confirm dah kecut punya. Sayanglah pula kan, tak baik membazir kalau dibuang. Last sekali daun kesum. Dalam banyak-banyak, rasanya ni yang paling legend sekali. Ini sebelum generasi daun kunyit ni tau. Tak apalah, nanti bila-bila kita buat asam pedas, kita habiskan semua ni terus. Okeylah korang, itu saja perkongsian Anum kali ni. Seperti yang Anum bagi tahu awal-awal tadi, cara ni adalah apa yang biasa Anum buat untuk memudahkan kerja-kerja memasak. Basically, bahan-bahan yang Anum prepare ni pun berdasarkan keperluan harian dan jenis masakan yang sering Anum masakkan untuk keluarga dekat rumah. Lagipun, bahan-bahan macam ni mungkin kita tak gunakan setiap hari. Tapi, manalah tahu kalau last minute terfikir nak buat nasi goreng kerabu, tak perlulah kita pergi kedai semata-mata nak beli bunga kantan. Contohnya macam tu lah. Sekurang-kurangnya kalau bahan dah ada, semangatlah sikit. Kita, terutamanya ibu-ibu ni, nak mempelbagaikan jenis masakan dekat rumah. Kalau korang ada cara lain yang lebih praktikal, bolehlah sama-sama share dekat sini. Terima kasih kerana sudi menonton. Feel free to subscribe. Bye!